Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Bertemu kembali kita pada hari ini untuk uh, membincangkan tajuk uh, yang terakhir, uh, dalam bab 10, iaitu bab 10 sejarah Teater 5 ni. Okay, iaitu kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Dan di mana dalam bab ini ada 5 subtopik utama. Pertamanya ialah Malaysia dalam isu global contemporary yang akan kita bincangkan pada hari ini. Topik yang kedua ialah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Topik ketiga, penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Yang keempat ialah usaha mengentalkan kelestarian global. Dan yang kelima ialah wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okay, inilah subtopik. Ada 5 subtopik yang akan kita bincangkan dalam bab 10. Okay, jadi hari ini kita pergi kepada tajuk yang pertama, ataupun kita pergi kepada pengenalan dulu lah sebelum kita masuk pada tajuk 10.1. Okay, iaitu kita kupas dulu tentang bab 10 yang berkaitan dengan kecemerlangan Malaysia dalam persada dunia. Okey. Apa yang kita faham tentang kecemerlangan Malaysia di persada dunia ni? Iaitu kita nak lihat bagaimana negara kita Malaysia ni memainkan peranan penting dalam iaitu pada peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang. Bagaimana negara kita memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang. Okey. Iaitu saya nak lihat penglibatan negara kita dalam usaha membangkitkan isu global menyebabkan negara kita disegani oleh negara lain. Kata lain, kita dikenali lah. Negara kita dikenali oleh negara-negara lain. Okey. Penglibatan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa seperti isu kemanusiaan dan keamanan serta kelestarian global berjaya meletakkan negara kita ni sama taraf ataupun sebaris dengan negara besar bagi memastikan keamanan dunia berkekalan. Jadi memastikan negara kita ini dipandang oleh negara-negara luar lah. Antara apa yang telah menyebabkan negara kita dikenali disebabkan oleh kecemerlangan rakyat kita terlibat dalam isu kemanusiaan dan keamanan serta sikap sukarelawan yang tinggi turut menaikkan nama negara kita di persada dunia. Kerana yang kita tahu, negara kita ni banyaklah terlibat dengan sebagai sukarelawan. Mana-mana negara yang ada masalah, atas nama NGO pertubuhan, bukan atas nama kerajaan pun, maknanya pertubuhan sendiri, NGO pergi ke luar negara tu untuk membantu. Okey, contohnya Ustaz David Biru baru ni pergi ke Palestin tau. Dengan menggunakan inisiatif dia sendiri lah.
untuk membantu kemanusiaan di Palestin. Atas misi kemanusiaan dia di sendiri ya. Okey. Jadi usaha Malaysia ini pastinya berdasarkan pegangan bahawa dunia ini milik semua yang perlu dijaga sebagai satu warisan. Perkara tersebut turut menjadi wawasan untuk Malaysia menuju kejayaan pada masa hadapan. Itu sebanyak sinopsis yang berkaitan dengan tajuk kecemerlangan Malaysia di Persada dunia. Okay, baik, kita pergi kepada tajuk 1.1. Kita tidak memakan masa. Okay, iaitu Malaysia dalam isu global. Okay, Malaysia dalam isu global. Okay, ini yang akan kita belajar pada hari ini. Okay. Isu global ni maksudnya menyeluruh lah. Isu antarabangsa lah. Menyeluruh, bukan isu di negara kita sahaja. Okay. Iaitu Malaysia tidak terkecuali daripada menghalangi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap terbuka, yang kita belajar pada tajuk sebelum ni, Malaysia mengamalkan sikap terbuka, iaitu tidak berpihak pada mana-mana pihak lah. Tajuk 97 sebelum ni kan. Isu pada peringkat global, isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Sikap dan pandangan Malaysia tentang isu tersebut turut disuarakan dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti mana yang kita bincang sebelum ni. Dah bukti melalui PBB, Commonwealth, OIC kan. Dalam keadaan ini, kemampuan Malaysia menangani pelbagai isu dengan baik tanpa sebarang konflik menunjukkan kebijaksanaan pemimpin kita. Okey, kita mempunyai pemimpin yang bijaksana. Okey. Isu global ini termasuklah isu ekonomi dan isu yang bersepadanan. Okey. Kemampuan Malaysia menangani isu ini dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Okey, bahkan negara kita ni dihormati oleh negara lain. Okey, sebab itulah dalam bertindak tu kita kena bijak lah. Jangan ikut perasaan, jangan timbul isu-isu provokasi dan sebagainya. Antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dadah, perselisihan sepadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ini kita sedang hadapi sekarang ni lah. Kita sedang hadapi sekarang ni, antaranya wabak coronavirus ni. Menyebabkan hari ini kita terpaksa belajar di rumah. Kita tengok yang pertama, iaitu penyalahgunaan dadah dalam Malaysia dalam isu global ni. Isu yang pertamanya ialah penyalahgunaan dadah. Ini bukan negara kita saja terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni. Dia merupakan isu global seluruh dunia. Penyalahgunaan dadah merupakan isu global yang dihadapi oleh negara kita. Dihadapi oleh negara kita ni. Pada dulu siapa sekarang. Ini Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang. Kita mengisytiharkan perang terhadap, kita antara negara yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah. Dan
antara negara yang menjatuhkan hukuman berat terhadap kesalahan dadah. Kalau pengedar tu hukum bunuh, gantung sampai mati. Mandatory. Okey, kita tengok. Kesungguhan Malaysia mempengaruhi bahaya penyalahgunaan dadah ni disuarakan dalam forum antarabangsa. Kita menyuarakan dalam forum antarabangsa seperti forum International Drug Enforcement Conference IDEC, iaitu persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Amerika Syarikat. Malaysia turut mendapatkan kerjasama daripada International Criminal Police Organization Interpol, polis antarabangsa dalam usaha memerangi dadah serta bekerjasama dengan negara lain bagi menggubal strategi operasi menangani masalah ini. Jadi kita bekerjasama dengan polis antarabangsa. Okey. Polis antarabangsa bekerjasama. Kalau dadah ni memang contohnya kalau pengedar daripada luar negara, kita dapat salurkan maklumat ataupun kita dapat maklumat, kita bertindak, ataupun kalau dah lepas daripada negara kita salur kepada negara lain, pihak berkuasa negara lain untuk menangani masalah ini. Ini cara perlibatan negara kita. Bukti-bukti negara kita terlibat dengan itu antarabangsa ni. Okey. Kelantangan Malaysia memerangi dadah turut disuarakan dalam forum di PBB. Dalam PBB kita menyuarakan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada ketika itu terpilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah terpilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Okey. Yang kedua ialah isu pertindihan. Yang kedua isu pertindihan sempadan. Okey. Isu pertindihan sempadan yang kedua. Ya. Okey. Tadi yang kedua yang kita akan bincangkan ini ialah kita sempadan. Pertindihan sempadan. Pertindihan sempadan. Okey. Okay, Malaysia turut terlibat dalam isu tuntutan sepadan dan hak milik yang bertindih dengan negara lain. Ini banyaklah dengan Singapura, dengan Indonesia, itu pantai Batu Putih dulu dengan Singapura. Okay, jadi tuntutan terhadap Pulau Batu Putih contohnya, ini dulu. Pernah berlaku terhadap Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia dengan Singapura. Okey. Ini itu pertindihan sepadan. Kemudiannya satu lagi Pulau Sipadan. Ini Pulau Sabah. Badan yang digital antara Malaysia dengan Indonesia. Okey. Ini berlaku Kedua, tuntutan ini berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa. Melalui Mahkamah Antarabangsa.
Ya, guna batu putih tu kita kalah. Sudah pandang masih lagi menjadi hak milik kita lah. Okay, pada tahun 2002 Mahkamah Antarabangsa memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Ini isu ni kita kalah. Di mana Mahkamah Antarabangsa bagi mengisytiharkan hak milik Pulau Batu Putih ni kepada Singapura. Selain itu ada pula isu tuntutan kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam dan Filipina. Ini negara melibatkan negara-negara jiran kita. Pulau Spratly. Ini masih belum selesai hingga hari ini. Okey. Kedudukan kepulauan Spratly ini yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, kedudukan dia ini sangat strategik lah. Terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, bukan sahaja penting dari sudut strategik tapi juga aspek perdagangan. Sebab itu dia ditutup. Itu nombor lah. Okey. Penting bukan sahaja dan sudutkan dia saja tapi melibatkan isu perdagangan. Sebab itu jadi laluan perdagangan. Okey. Perkara ini menjadi asas perebutan kepulauan Spratly tadi. Bagi Malaysia, tuntutan terhadap kepulauan Spratly bermula pada tahun 1979 ni apabila memasukkan sebahagian daripada kepulauan Spratly ke dalam wilayah Malaysia. Okey. Pada tahun 1979 itu juga terlibat dengan tuntutan ini. Okey. Kepulauan ini merangkumi Pulau Kecil, Amboyana, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaksud dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Antara usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, apa usaha yang dibuat? Termasuklah membangkitkan isu Kepulauan Spratly ini dalam forum Asia China pada tahun 1967. Okey, seterusnya yang ketiga ialah kempen anti minyak sawit. Ada juga kempen anti minyak sawit. Boleh tengok pada muka surat 228. Okey, kempen ini dilancar oleh negara maju. Oleh negara maju secara tidak langsung menggugat ekonomi negara yang sedang membangun. Termasuklah negara kita. Negara kita ini negara merupakan negara pengeluar minyak sawit utama dunia. Selain pada negara kita, negara Indonesia juga merupakan negara yang menghasilkan minyak sawit. Jadi gerakan anti minyak sawit ini telah melibatkan negara kita lah. Yang dibuat oleh negara maju kan. Sebab apa yang dia buat kempen anti minyak sawit ni? Kerana minyak sawit ni menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya. Sehingga menyebabkan kempen anti minyak sawit ni dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya. Itu siapa? Mereka lah. Mereka. Itu Amerika Soybean Association asal. Gerakan anti minyak sawit ini dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya, iaitu Security, iaitu asal dan pihak NGO pencipta alam di Eropah. Maknanya tak boleh orang cabar ni. Cabar. Tapi minyak sawit tetap menjadi pilihan lagi lah. Ada lagi lah pilihan. Baru ni ada kenaikan tau. Orang tak nak sawit ada betul lah. Bagi asal minyak sawit ini menjejaskan penjualan minyak kacang soya, menjejaskan penjualan mereka lah sebab mereka menentang.
Malaysia. Okey, bagi NGO Pencinta Alam pula, dia pula penanaman kelapa sawit ni dia kata menjadi punca pencemaran. Dia kata dia lah. Pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan, kemusnahan habitat, haiwan. Kata dia lah. Padahal itu menjejaskan pengeluaran permintaan terhadap kacang soya. Sebenarnya sekali lah isu lain. Keadaan ini menyebabkan berlaku pertambahan kesihatan terhadap minyak sawit. Ini besar. Dia tegak lah. Dia tegak terhadap pengeluaran minyak sawit ini. Okay, Malaysia menangani isu ini melalui pertubuhan Round Table on Sustainable Plant Oil, SPO. Okey, kita tidak berdiam diri lah menangani dengan inilah buat pertubuhan. Okey. Langkah ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan. Menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan. Okay. Dan pelaksanaan amalan baik seperti good agriculture practice ataupun sikapkan dia AGP ya. Okey. Tindakan Malaysia secara berhemah dalam menangani isu kempen anti minyak sawit ini menyebabkan adalah untuk mengelak sebarang konflik dengan negara lain lah. Lawan tapi secara berhemah lah supaya tidak timbul konflik dengan negara lain. Okey. Isu yang seterusnya ialah pemerdagangan orang. Dah diletak di bawah undang-undang sosma untuk perdagangan orang. Pemerdagangan orang ni merupakan jenayah terancam. Pemerdagangan orang ni merupakan jenayah terancam. Sebab dia rancang nak masuk pendatang tanpa izin, tanpa mengikut saluran yang betul. Okey, aktiviti ini dijalankan tanpa mengenal bangsa. Okey. Agama, turun warna kulit. Semua ada di kalangan rakyat kita sendiri yang terlibat. Pemerdagangan orang juga merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan keselamatan negara. Okay. Jadi benda yang salah lah ni. Dan negara kita juga tidak terkecuali berhadapan dengan isu ini. Tidak terkecuali berhadapan dengan isu ini, pemerdagangan orang. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana isu ini yang berlaku. Perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia menarik kehadiran warga asing ke negara kita. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia ini melalui sindiket pemerdagangan orang, iaitu dia masuk secara tidak sah lah. Masuk secara tidak sah. Okey. Kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara turut menjadikan sebahagian lokasi transit bagi perdagangan orang ke negara lain. Selain mari ke negara kita untuk bekerja ke negara kita juga ni dijadikan tempat transit. Persinggahan. Okay, Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa perdagangan orang. Ya, undang-undang dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB mengenai hak anak-anak 1989 dan protokol PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum bersalah pemerdagangan orang. Ni siapa yang terlibat ni yang dihukum dihukum. Okay, Malaysia menubuhkan konsep for anti-trafficking in person and anti-smuggling of migrants, MAPO.
iaitu Majlis Entiti Perdagangan Orang dan Entiti Penyelundupan, iaitu pada tahun 2008. Malaysia menguatkuasakan anti trafficking tadi, pemerdagangan orang tadi, yang menguatkuasakan undang-undang anti penyelundupan, optimism dia panggil, pada tahun 2007. Kesalahan optimism di bawah perkara 26. Lepas tu dia ada lagi level-level bawah 26A, 26C. Selanjutnya kena rujuk buku mahkamah lah, buku peraturan. Okay. Malaysia juga mewujudkan plan tindakan anti pemerdagangan orang tahun 2010-2015 dengan selain itu menjalankan rundingan dengan negara luar dan penguatkuasaan dan pendakwaan dan perlindungan terhadap yang dibawa masuk secara haram, terhadap penyelundupan. Okey, dan yang terakhir ialah penyakit berjangkit. Ini yang terakhir lah, penyakit berjangkit. Terakhir, penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit ini merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia lah. Fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia. Okey, tak boleh nak lari. Buku teks ni dibuat sebelum wabak ni, coronavirus. Sebab tu tak ada pasal wabak coronavirus ni yang disebut HIV ni isu global sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Okay. Penyakit ini dikesan di Malaysia pada tahun 1986. HIV ni tahun 1986. Okay. Data menunjukkan sehingga tahun 2014 terdapat 100,000 kes. 100,000 kes yang dilakukan dengan lebih 16,000 kematian disebabkan oleh HIV. Sekarang ni virus ni lagi bahaya lah. Kerana virus ni kan dah sejuta dah. Dah menyebabkan 1 juta orang dah beribad. Okay. Jadi penyakit ini merebak disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. Yang ada kaitan dengan penyalahgunaan dadahan. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan bertindak proaktif memastikan penyakit ini tidak merebak melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan memberikan rawatan kepada mangsa yang terlibat. Okay. Tindakan ini menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut. Wabak ini memberi kesedaran dan sebagainya lah pada masyarakat. WHO ni, Pertubuhan Kesihatan Dunia, perakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu pada anak pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Sejak tahun 2011, Malaysia mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030 nanti. Melalui pelaksanaan National Strategy Plan for Ending AIDS. Okay. Malaysia turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 1 Disember setiap tahun. Yang melibatkan negara kita lah. Okay. Dan terusnya, sebagai kesimpulannya, Malaysia memainkan peranan penting dalam isu global, terutamanya yang berkaitan dengan kepentingan negara. Memang kita memainkan peranan penting dalam yang berkaitan dengan kepentingan negara ni.
walaupun berhadapan dengan pelbagai kesukaran, tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia ini seharusnya memberi sokongan terhadap langkah diplomasi yang berhemah yang diambil oleh kerajaan bagi menyelesaikan sebarang konflik secara masa. Boleh kita elaklah pada kita ini terlibat dalam konflik antarabangsa. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan lah. Sehingga kita bertemu lagi pada tajuk yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.